Okay, so untuk kita buat gambar rajah sinar hari ini untuk tajuk pembentukan imej oleh cermin sfera. Okay, kita perlukan kertas graf, okay, pembaris dan pensel. Okay, saya minta kamu ready juga dengan compasses. Okay, tapi kalau kamu tak ada pun tak apalah. Okay, so hari ni saya akan terus masuk dulu pembentukan imej oleh cermin sfera, tajuk terakhir untuk chapter 6. Okay, nanti 15 minit terakhir kita akan ada sedikit penerangan untuk kerja projek anda. Okay, so untuk tajuk terakhir bab 6, kita akan masuk pembentukan imej oleh cermin sfera. Okay, sewaktu tajuk kanta, okay, kita sudah belajar tentang bagaimana kita nak tentukan imej, di mana imej terbentuk dan apakah ciri-ciri imej oleh kanta. So hari ini, okay, kita beralih pula pada satu lagi tajuk yang lebih kurang sama bermula dengan pembentukan imej, tapi hari ini untuk cermin. Okay, so tolong jangan kelirukan diri anda. Itu pesanan saya di permulaan topik. Okay, saya just tunjuk standard pembelajaran kita untuk hari ini. Okay, kalau merujuk pada standard pembelajaran anda, ini adalah dua standard pembelajaran yang anda perlu kuasai di hujung topik. Okay, yang pertama ialah menentukan kedudukan imej dan ciri-ciri imej. So, kedudukan satu, ciri-ciri imej satu. Okay, so ciri imej kita dah belajar. Okay, kalau ciri mesti ada 3 perkara, sama ada sahih atau maya. Sahih dengan nyata sama Alright, real. Okay, ataupun maya. Okay, in English is virtual. Okay, itu. Yang kedua ialah dari segi tegak, songsang. Okay, dan yang kedua, itu yang kedua. Yang ketiga ialah dari segi size dia. Okay, same size. Okay, adakah diperbesar atau magnified ataupun diminish, diperkecil. Okay, so ciri-ciri imej. Okay, kita akan pergi pada dua bentuk cermin sfera untuk tajuk ini. Yang pertama ialah cermin cekung, yang kedua ialah cermin cebung. Okay, macam sama nama masa kita bincang untuk kanta. Sebab tu tajuk ini tolong jangan mix up dengan sebab dia macam banyak terms-terms yang nampak sama. Tapi ada perkara yang kamu perlu bezakan. Alright? Okay, yang kedua, berkomunikasi menerangkan aplikasi. So mesti berakhir dengan aplikasi for sure. Kalau kita pergi pada fizik. Selepas faham konsep, baru kita pergi pada aplikasi. Okay, menerangkan aplikasi cermin cembung dan cekung. Alright. Okay. Kita akan tengok yang ini. Okay, sebenarnya untuk tajuk asas untuk cermin, kamu sudah belajar di tingkatan 1. Chapter 8, 8.1. Okay, bunyinya macam sangat lama. Okay, tapi cikgu tak berniat untuk ulang semula sebab kita ada standard pembelajaran yang sudah ada di tingkatan 4. So, saya ikut. Okay, so kita akan pergi terus pada dua jenis cermin ini. Okay, kalau tengok gambar sudu ni, saya rasa kalau form 1 ada mungkin cikgu kamu yang memang gunakan. Okay, yang tak mungkin kamu bawa sudu dari rumah. Okay, dari segi dua gambar rajah yang diberi di bawah, okay, kalau kamu perhatikan pada bahagian yang difokus di bahagian mana? Okay, di mana yang dia fokus untuk soalan ini? Okay, di gambar rajah yang mana? Kan, spoon tu. So, kalau kamu perhatikan, okay, dia ada dekat situ, kita ada concave dan kita ada juga convex di bahagian sudu yang melengkung itu, bukan yang lurus panjang itu. Alright, okay. Next. Okay. Ayat yang diberi inwards dan outwards, ke dalam dan keluar, melengkung ke dalam dan melengkung keluar. Okay, good. So, ini konsep. Alright. Okay. Untuk kita melukis gambar rajah sinar untuk cermin cekung, okay, cermin cekung, okay. So, kita ada beberapa perkara yang kita kena take note lah, okay. So, kiri dan kanan sebenarnya sama, okay. Kiri tu untuk nombor 5, 6 tu, okay. Yang sebelah tu untuk nombor 6, okay. So, kalau kamu perhatikan yang pertama, okay, macam mana kita nak tunjukkan lukisan yang pertama? Bagaimanakah cahaya selari ditumpukan di titik F? Okay. And then B, label focal point.
Okey, kita masih ada focal point untuk cermin. Okey, next C. Menyatakan maksud F dan F untuk cermin cekung. Kalau untuk kantai F dan F besar dan F kecil, okey, giving you the different definition. Okey, sama juga untuk cermin. Okey, kalau belajar lens hari tu F ialah titik fokus. F kecil ialah panjang fokus. Okey, yang keenam. Okey, melukis rajah sinar bagi cermin cembung. Okey, so statement A, okey, menunjukkan bagaimana sinar selari mencapai seolah-olah datang dari titik F di belakang cermin. Okey, yang kedua, okey, melabel titik fokus F dan panjang fokus F. So dia dah sebut semula tu, titik fokus dan juga panjang fokus. Okey. Okay, saya nak skip terus. Okey, ini idea. Alright. Okey, sila lihat dari segi saiz image. Okey, jika kamu perhatikan jarak orang ini daripada cermin, okey, mungkin kamu kena fikirkan sama ada cermin cembung atau cermin cekung. Okey, tapi ini idea dulu. Okey, saiz image okey yang terbentuk adalah okey, magnified, betul? Okey, tolong jangan lupa terms. Sepatutnya seiring dengan jawapan yang saya beri, kamu juga memberikan jawapan. Okay? Atau paling kurang kamu boleh type. Tak perlu tunggu cikgu suruh. Okay? Okay, so ini adalah image yang magnified, diperbesar. Okay, lepas tu statement kedua yang dia beri, upright. Okay, dia beri kat situ upright. Okay? Okay, then dia punya size big, magnified. Okay, dua ciri yang tidak disentuh di sini sama ada nyata atau maya. Alright, real or virtual. Okay, tapi sebenarnya anda boleh fikirkan. Okay, ini satu lagi idea. Okay, jika anda lihat pada image kanak-kanak ini, okay, anda akan perasan dari segi ciri upright atau inverted, tegak atau songsang, image-nya yang mana satu? Songsang. Betul? Okay, dari segi size yang asal objek dan dibanding dengan image. Okay, diperkecil. Okay, so saya lebih suka, okay, lebih selamat sebenarnya anda melatih diri menggunakan terms yang tepat dari buku teks. Okay, diperkecil atau lebih kecil. Alright, okay. So kalau ikut yang ini kita guna diminish ya, jangan guna small. Sebab anda sudah tingkatan 5. So terms di form 1, okay. Kalau form 1 pun gunakan terms magnified diminish, anda ikut. Okay, yang ini adalah aplikasi. Mungkin mengingatkan anda pada topik 8 di tingkatan 1. Okay, untuk yang masih ingat atau dah prepare untuk kelas hari ini. Okay, dua cermin yang diberi ini, yang ini anda akan biasa jumpa di kedai 7-Eleven. Okay, kedai-kedai serba nikel lah kebanyakannya. Kalau pasar area besar jarang ada. Okay, so walaupun kebanyakan serba nikel kita mungkin juga di-equipkan dengan CCTV, biasanya dia akan letak ini juga. CCTV tu takes time kan nak tengok yang ini orang yang jaga tu boleh terus perhati. Okey, ini satu lagi. Biasanya cermin ini, surveillance mirror ini diletakkan di selikoh-selikoh yang tajam. Okey, di selikoh masuk ke sekolah kita tu pun ada satu. Ada banyak selikoh yang letakkan cermin-cermin yang begini. So cermin ini adalah cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang curve outward ataupun melengkung keluar. Remember istilah kita keluar atau ke dalam tadi, lengkungannya? Itu asas bagi soalan aras rendah. So kuasai yang itu dulu, bentuknya. Okey, ada lagi. Okey. Okey, kalau kamu perhatikan di sini dia banyak bermula dengan aplikasi dahulu. Okey, sebab ada masanya membincangkan tentang aplikasi secara umum dahulu sangat membantu untuk kamu memahami konsep. Baru kita pergi detail menerangkan tentang penggunaannya. Okey, cermin sisi kereta. Okey, cermin sisi kereta dia menggunakan cermin jenis yang mana? Cembung atau cekung? Convex atau concave? Alright, okey, ini satu lagi aplikasi. Side mirror of the car. Okey, cermin sisi kereta.
Okay, kenapa nanti baru kita fahamkan. Okay. Okay. Ini adalah sedikit refreshment saya buat ni. Saya refresh sedikit saja chapter form 1. Alright. Okay. Bila kita membincangkan tentang cermin sata. Okay. Kalau kamu perhatikan tentang cermin sata. Okay. Okay. Saya tunjuk yang ini. Okay. Cermin sata adalah cermin yang mempunyai permukaan yang lurus. Okay, okay. Untuk cermin, fenomena yang terlibat adalah fenomena apa? Siapa tahu apa fenomena yang terlibat dalam cermin? Tak kira lah cermin sata, cermin cembung atau cermin cekung. Boleh tak ya? Sebenarnya soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan adalah untuk anda jawab. Okay, menunjukkan anda memberi tumpuan waktu kelas, bukan ada tapi tiada di situ. Okay. Sebenarnya tak perlu cikgu nak sebut nama, mungkin seorang dua boleh buka mikrofon sebut. Okey, apakah fenomena yang terlibat dalam cermin? Siapa nak cuba? Ong Meng? Sanjana jawab pantulan cahaya. Okey. Ong Meng kata okey, semua dah jawab pantulan cahaya. Alright, good. Okay, yang chat tu boleh type dekat chat sebab pada malam dengan Puan Warima boleh tolong saya semak sebab saya tak nampak skrin saya. Okay, so good. Betul. Jawapannya ialah fenomena pantulan cahaya. Biasakan dengan perkataan fenomena sebab itu adalah salah satu term yang sangat kerap ditanya pada murid di soalan aras rendah. So, fenomena yang terlibat ialah fenomena pantulan cahaya. Betul. So, maknanya cahaya tidak boleh masuk ke dalam cermin. Sebab tu saya kata bezakan dengan kanta. Kanta melibatkan fenomena pembiasan. Cahaya boleh masuk ke dalam ke dalam kanta. So hari ni kita buat cermin. Okay. So ini contoh. Okay. Okay. So dia tunjukkan bila selari sinar cahaya yang datang itu selari dengan garis normal, dia akan dipantul mengikut path yang sama lah. Cuma kalau kamu buat sudut yang berbeza, dia akan jadi pantulannya pada sudut berbeza, hukum pantulan. Remember, gelombang pun kamu dah refresh. Sebab tu saya tak nak ulang balik yang ni. Okay, sinar cahaya dipantulkan melalui dasar yang sama sebab garis normalnya berada di tempat yang sama. Okay, saya terus pergi pada cermin sfera. So, kita bincang tadi untuk cermin sfera kita ada dua, iaitu cermin, dan cikgu tak boleh pula ni. Okay, so kita ada cermin cembung dan juga cermin cekung. Okay, so yang sebelah kiri saya. Ni tak boleh lah pula malai. Okay, so kalau kamu perhatikan gambar rajah yang pertama ini, okay, ini melengkung ke dalam. So melengkung ke dalam cermin cekung. Betul? Okay, sinar cahaya selari. Okay, mengenai permukaan yang melengkung ke dalam. Okay, kalau English dia senang, cave. Cave boleh masuk kan? Kataan concave tu, the end word of cave means cahaya tu masuk ke dalam lengkungan dia. So what happen bila sinar cahaya terkena pada lengkungan? Kamu akan perhatikan pantulannya akan berfokus pada satu titik fokus di sini. Titik fokus saya sebut. Okey, jika yang kedua yang melengkung keluar, cermin cembung or convex mirror. Okey, perhatikan pada cahaya yang terkena pada permukaan yang melengkung keluar, dia akan dicapah. So kita patah balik pada penggunaan terms converge and diverge yang pernah kita jumpa dalam kanta. So hari ini kita akan gunakan semula. So yang ini ialah ditumpu atau converge. Yang ini adalah, this one adalah dicapahkan atau diverge. Okay, ini yang sepatutnya diperhatikan secara praktikal. Okay, converge, diverge. Masuk dalam kepala tu balik. Siapa tumpu, siapa capah. So ini concave, tumpu. Ini convex, capah. Sebab nanti bila knowledge yang asas ini tidak ada, bila buat drawing, kamu tak ada knowledge dalam kepala, drawing kamu akan salah lah. Okay, bila kita buat lukisan semula, kalau kamu perhatikan ini. Alright. Okay, so untuk cermin cekung, okay, kalau kamu perhatikan Okay, sorry, tak apa.
Okey, so yang ini kalau kamu perhatikan lengkungannya masih bahagian dalam. Okey. Bila kita lukis garis pertama ini, okey, biasanya garis pertama ini kita panggil apa? Dia sama dengan istilah untuk kanta. Ya, principal axis atau paksi utama. Okey, dia akan di bahagian tengah ni, garis ni. Okey, so P, apa itu P? Titik ni, di tengah ni, ialah pole of mirror dia. Okey, kutub cermin. Okey, P tu ialah titik di cermin ini. Nanti kita akan buat lukisan Okey, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oh, laju. Ni dia tunjuk apa yang jadi tadi. Sinar cahaya selari. Okey, dia tunjuk warna biru, warna merah, warna hijau, warna kuning, warna coklat ni. Tapi sebenarnya maksudnya sinar cahaya selari yang datang daripada kotak sinar yang mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 celah. Ditumpukan pada satu titik yang sama. So, semua garis bila mengenai permukaan cermin dipantul akan menumpu pada titik yang sama. Okey, tak kira lah warna apa pun sinar cahaya selari yang datang. So, concave, tumpu. Okey, pantul. Pantul means tak boleh masuk ke dalam cermin. Sebab tu saya tanya tadi fenomena apa. Okey, so kamu sebut pantulan. That was very good. Okey, itu soalan yang biasa satu markah untuk soalan aras rendah. Okey, cuma ayat saya biasanya saya kata kalau ditanya apa yang berlaku, jangan just cakap dipantul. Dipantul ke mana? Okey, so dipantul ke titik fokus. Kita dah pernah bincang ni. Alright. Okey, ayat tepat. Ayat betul dan ayat tepat ada perbezaan terutama untuk kertas 2 anda. Okey, oh melengkung keluar pula. Kan? Oh melengkung keluar namanya apa? Kalau saya tak tulis ni pun sepatutnya kamu kena refresh. So that's why you need to refresh a lot untuk chapter light. Sebab dia banyak. Terutama yang melibatkan ray diagram. Okay, principal axis. Pole-nya kat mana? Sini. Alright, bahagian yang melalui tengah cermin. Okay, so sinar cahaya selari. Okay. Kalau kamu perhatikan, dua sinar cahaya selari berwarna hijau dan merah, kedua-duanya akan dicapah. Okey, so kita akan lihat ini dua dicapah. Tapi jika kita panjangkan garis yang dicapah berwarna hijau ini yang mengenai permukaan cermin. Remember dia tak boleh masuk dalam cermin sebab dia fenomena pantulan. Permukaan yang rata berkilat akan memantulkan cahaya kalau belajar form 1. Alright, okey, jika kamu panjangkan garis hijau ini dan juga garis merah itu, okey, kenapa dia guna garis dotted lines atau garis putus-putus? Okey, kalau dari segi konsep cahaya sekarang ini fenomenanya ialah pantulan. Cahaya tidak sepatutnya menembusi permukaan cermin ini. Dia tak boleh masuk, tapi kita panjangkan garis ini menggunakan titik-titik untuk menentukan di manakah titik fokus bagi cermin cembung or convex mirror ini. So dia tetap akan berjumpa di satu titik yang sama di belakang. Maksudnya kalau saya buat satu lagi garis selari, pantul, panjangkan, dia akan jumpa di sini juga. Alright. So perkataannya reflected and diverged. Dipantul dan dicapahkan seolah-olah ia datang dari satu titik fokus di belakang cermin. Tadi di hadapan, sekarang di belakang. Alright. Okey. Ayat ni, ayat yang sama dengan sebelah sini lah cuma version dia saja. Okey. Okey, remember this famous word dalam kertas 2? What happened atau apakah yang berlaku? Sangat banyak dalam kertas 2. If you realise kebanyakan chapter yang kita buat, okay, bila kita bincang contoh-contoh soalan, okay, akan banyak keluar soalan keyword yang macam ni. Okay, apakah yang berlaku kepada parallel light, okay, untuk 3 jenis cermin ni tadi. So ini sebenarnya refreshment untuk yang tadi. Okay, gambar A tadi kan, dipantulkan mengikut lintasan yang sama. Tengok kalau buat pada sudut yang berbeza, berbezalah. Okay, next, cermin cekung. Tumpu. Ayatnya tumpu. Lepas tu ke mana? Titik fokus, at the focal length. Selepas dipantul tu. Okay. Ayat boleh lebih kurang sikit berbeza.
Okey, contoh you cakap sinar selari dipantulkan dan akhirnya ditumpukan ke satu titik fokus. It doesn't matter di mana pun posisi itu, janji kamu ada sebut dipantul, lastly ditumpu di titik fokus. Sebab tu jangan hafal ayat. Ayat itu ikut kesesuaian untuk kamu tulis. Alright, okey. Yang ketiga. Okey, bezanya apa untuk ayat yang tadi? Yang kedua, kalau cekung, converge atau tumpukan, kalau cembung atau convex mirror, okay, dia akan diverge. Kan, capahkan. Seolah-olah datang dari satu titik fokus di belakang cermin. Okey, yang ini dia tulis di belakang cermin supaya kamu jelas. Alright, sebab tu bila kamu buat your own revision, jangan mahu terlalu cepat dan mengambil ayat-ayat ringkas sangat. Terutama untuk di tingkatan 4. Okey, dapatkan jawapan yang tepat. Okey. Ini gambar rajah semula yang tadilah. Alright. Okey. Yang ini. Okey. Ini kalau kamu perhatikan, okey, hologlass sphere ni, okey, macam ni. Nampak? Kalau kita buat satu bulatan, sebab tu kalau saya minta kamu siapa yang ada compasses, kalau kamu buat radius 3 cm, kamu menghasilkan satu bulatan begini bermula dengan satu titik sini. Contoh, kamu ambil radius of the arc, kan, guna compasses, kamu ambil 4 cm. And then kamu buat satu bulatan. Okay, so bila kita nak buat untuk kita akan lebih berbincang begini, kita akan ambil bahagian yang ini sahaja. Okay, hologlass sphere ini. Okay, ini contoh. Okay, C ini tadi ialah kita panggil center of curvature. Kat mana kamu letak titik tajam compasses kamu tadi? So let's say dari C ke P ini radius of ratio yang kamu guna pada compasses tadi ialah 6 cm dan kamu buat curve-nya menggunakan compasses. So C itu ialah center of curvature, P itu ialah pole of mirror. Okey, kembali kepada perkara penting di chapter ini. Sama macam chapter kanta, kamu harus kuasai terms-terms yang diberi di muka surat 271. Muka surat 271. Faksi utama. Okey, saya proceed Okay, cuma saya nak tunjukkan ni satu perkara saja. Okey, perhatikan kiri dan kanan. Okey. Hologlass sphere yang saya beri ini sama saja bentuk dia, kiri dan kanan. Tapi perhatikan posisi objek saya. Okey, untuk yang pertama objek sebelah sini. Untuk yang kedua objeknya di sebelah sini. Alright, okay. Sebab sinar cahaya datang dari objek. So bila saya ubah posisi objek pada pada gambar rajah yang sama begini, okay, yang ini sinar cahaya dari objek akan jumpa dan boleh masuk ke dalam cermin. Dia boleh masuk to the inward curve dia. Dia jumpa permukaan yang melengkung ke dalam. Tapi sebelah sini, bila saya lukis sinar cahaya dari objek, dia akan jumpa permukaan cermin yang melengkung keluar, which is a convex mirror. Asas penting. Okey, selalunya di peperiksaan, soalan exam, dia akan letak objek di bahagian sini. Tapi itu bukan jaminan. Alright, apa-apa sahaja dia boleh ubah. So langkah pertama anda ialah untuk memerhatikan di mana posisi objek. So let's say dia letak objek di sebelah sini, kamu tengok permukaan yang pertama dia jumpa tu dari objek. Alright, untuk menentukan sama ada dia konsep untuk concave atau convex mirror. Okay. Okay, ini yang kita bincang tadi. Okay, yang saya sebut tadi istilah-istilah yang kamu perlu kuasai di muka surat 271. Saya tak mau pergi slow lah. Sebenarnya benda ni tugasan kamu untuk fahamkan. Faksi utama itu apa? Kan? Line which passes through the center of curvature. Apa dia pusat kelengkungan? Saya sebut tadi. Center of the concave or the convex mirror. Remember saya kata kalau you guna compasses, kalau titik tajam compasses itu kamu letak di sini dan pensel itu kamu buat lengkungannya. Katalah dari C ke P itu kamu ukur 3 cm. Next, kamu ukur radius of curvature, guna compasses tu dari C ke P ini kamu buat 6 cm. Kamu akan realise kelengkungannya ada perbezaan. 3 cm dengan 6 cm radius of curvature.
Kalau guna compasses, yang mana cermin kamu lebih lengkung? Siapa yang ada compasses tu, cuba kamu sketch dekat atas kertas. 3 cm ukur dekat pembaris, buat radius of curvature, buat lengkungan dia ni. And then dari C ke P ni radius of curvature pada compasses kamu buat 6 cm. Yang mana lebih lengkung? 3 cm atau 6 cm? Yang ada compasses. Saya rasa ada yang tak ada tu. Kan? Ke semua orang tak ada? Siapa boleh jawab soalan saya? Yang mana lebih melengkung? Yang mana lebih melengkung ke dalam kalau untuk concave mirror? Jangan kata kat saya semua tak ada compasses. Saya pesan suruh prepare semalam. Loh, so takkan semua tak ada? Tengah try cikgu jap. Oh, tengah try. Okay, buat garis, just ukur, buat je lengkung dia dekat principal axis tu. 3 cm dengan 6 cm radius of curvature. Yang mana lengkungannya lebih melengkung ke dalam? Buat lengkung dia je. Saya tak mahu garis-garis ni semua tak perlu lagi. Saya nak kamu tengok kelengkungan dia. Yang mana lebih lengkung? Mai jawab 3 cm tak? 3 cm lebih melengkung. Yes, betul. Good. Maknanya kamu sedang mengikut arahan. That's very good untuk yang menjawab tu. Kalau tak ada mikrofon pun kamu ada chat. So, bila kamu guna 3 cm, dia akan kelengkungan dia lebih melengkung kan? Bila kamu guna 6, dia akan lebih kurang lengkung. Okay? Okay, itu untuk cermin cekung. Center of curvature sebelah sini. Titik tajam compasses kamu letak sebelah sini. Okay, cuba lihat sebelah sini pula. Kalau kita berbincang untuk convex mirror, kamu boleh guna kaedah yang sama. Contoh, cuma kali ni kamu kena letak center of curvature dia sebelah sana. Bila kamu letak center of curvature sebelah belakang cermin dan kamu lukis lengkungannya, kamu nak buat 3 cm ke, kamu nak buat 6 cm ke, okey, kamu akan perasan perbezaannya. Kalau tadi center of curvature untuk cermin cekung berada di sebelah sini, depan cermin tu. Untuk convex mirror atau cermin cembung, bila you buat semula guna compasses tu, you akan perasan center of curvature itu wujud sebelah belakang cermin. Dengan syarat pandaian saya bahawa image kamu di sebelah sini lah objek kamu di sebelah sini. So, C. So, sama. Kalau kamu cuba C center of curvature dari sini ukur ke P ini 3 cm. Dengan kamu buat 6 cm, kamu akan perasan yang 3 cm kelengkungan keluarnya lebih. Alright. So, C dia di sebelah belakang cermin untuk convex mirror. Okay. Just nak fahamkan apa dia center of curvature lah. Okay. Kutub cermin. P ni lah. Laluan tengah ni. Selepas kamu lukis cermin kamu tadi, garis tu. Alright. Okay, siapa yang melukis pada kertas graf, dia akan nampak terus garis ni lah sebab kita ada garis-garis hijau pada kertas graf. Cuma mungkin kamu terangkan dengan pensel. Nanti kita cuba drawing betul-betul dia. Okay, titik fokus apa? Okay, titik. Dia bukan panjang atau jarak. Yang jaraknya apa? Panjang fokus. Jarak antara titik fokus F dan kutub cermin. So, remember yang kita bincang tadi, titik di mana semua sinar selari itu ditumpukan. Kalau untuk cermin cekung, ukur dari P ke F. Katakan itulah dia punya panjang fokus. Alright. Okay, kalau yang ini kamu ukur dari pole of convex mirror ni, kanta cembung ini, ke F yang berada di belakang cermin itu. Okay. Okay, yang ini saya takkan suruh tentukan lah sebab kita tak jalankan praktikal dalam lab. Kalau kita buat praktikal dalam lab, mungkin saya boleh tentukan. Kamu gunakan kotak sinar dan cermin dan gunakan kertas putih. Okay, so ini fokus saya hanya untuk terms. Supaya kamu jelas. Dari terms, pergi ke gambar itu memberi kamu kefahaman. Jangan tengok ini sahaja tanpa merujuk gambar rajah. Alright. Okay, ni dua ni dah pernah jumpa. Jarak objek, jarak image. Alright, cuma kali ni kita sedang berbincang dengan cermin. So, jarak antara objek dengan kutub cermin, P tadi. Okay, so ini jarak antara image yang terbentuk dengan kutub cermin. Okay, all these terms kena dikuasai. Alright, untuk hari ini, okay, mungkin take your time untuk digest. Lastly, mesti store in your head.
Okay. Drawing ray diagram. Okay, ini yang penting. Kalau kamu perhati tadi, standard pembelajaran kita yang pertama ialah yang ini. Nampak macam sikit je standard pembelajaran. Tapi untuk memahami ini supaya kamu dapat buat, okay, kita mungkin akan draw satu atau dua. Yang selebihnya tugasan kamulah. Okay, sebab tu saya suruh kamu prepare semula dengan draft paper. Okay, senarai semak. Okay, ini adalah antara yang kamu kena fikirkan sebelum kita bermula dengan gambar rajah. Okay, tengok dia punya first statement untuk nombor 7. Okay, statement dia, alright, draw ray diagram for both concave mirror and convex mirror and state what happened to the light ray after being reflected. Okay, tadi kita dah bincang, kalau concave after being reflected, dia akan converge, betul? Converge ke mana? F. Kalau convex mirror, diverge. Tu yang saya kata benda yang kena store di pemikiran kamu. Dah tak boleh tengok buku dah. Kita akan jelmakan dalam lukisan yang tepat untuk memberi markah. So semua peraturan ini murid akan kata susah, kanta dan cermin sebab ada peraturan melukis yang kamu kena refresh at least once a week. Alright, okay, so 1. Cahaya yang selari dengan paksi utama yang datang tu. Yang kedua, jika cahaya yang datang dari kotak sinar itu melalui F. Yang ketiga, apabila cahaya yang kamu tujukan dari kotak sinar itu melalui 2F ataupun center of curvature dia. Okay, next. Kalau kamu perhatikan semua position of jarak objek, U lebih dari 2F, U sama dengan 2F, kan? Yang ini kita pernah jumpa sewaktu kita berbincang tentang kanta. Tapi hari ini fokus kita untuk cermin sfera. Okay, next. Kita perlu melengkapkan jadual. Okay, yang ke-10. Kita perlu nyatakan kedudukan objek. Bila kedudukan objek ni, biasanya kita akan cakap antara F dengan 2F. Lebih dari 2F itu kedudukan. Okay, belum pergi pada ciri sepatutnya kita boleh terus pergi pada ciri. Okay, yang ke-11. Hubungan antara jarak objek dan jarak imej. Ini untuk basic dululah. Okay. Then, hubungan antara jarak objek dengan size image. Yang ini, jarak objek U dengan jarak image. U dengan V. Yang ini, U dengan size image. Size image ini merujuk sama ada sama size diperbesar atau diperkecil. Alright, okay. Sama size hanya untuk cermin sata. Makanya dua pilihan yang kita ada untuk cermin sfera sama ada cembung atau cekung cuma tinggal antara magnified atau diminished. Sebab remember hari ini saya kata fokus saya adalah untuk pembentukan imej oleh cermin sfera. So dua pilihan sahaja dari segi saiz imej anda, sama ada magnified atau diminished. Jelas? Okey. Okay, membina peraturan. Okay, saya akan terus tunjuk gambar rajak ini. Ayat tu dia sebenarnya menerang yang ini semula. Okay, hari ini fokus kita adalah untuk cermin. Okay, so bila kita berbincang untuk cermin, kalau kamu perhatikan, okay, 3 ini. Okay, kalau dulu kita berbincang untuk kanta, saya beritahu 2 gambar rajak atau 2 lintasan sudah cukup untuk kamu mencari intersection ataupun persilangan. Betul? Okey, kali ini kamu ditunjukkan 3 construction rules. Tapi lihat keadaan jika 2 sudah membantu mencukupi. Okey, ini yang pertama. Jika ada sinar cahaya dari hujung objek yang dilukis selari dengan paksi utama. Okey, jika kamu perhati ini lengkungan. Kalau kamu guna compasses tadi, saya minta kamu buat lengkungan ni kan. Okey, dia ada 2 kaedah sekarang. Untuk mereka yang tidak mempunyai compasses buat masa ini sekarang, sebenarnya nanti exam kita pun tak assume murid akan bawa compasses. So biasanya cermin ini sudah diberi pada kamu. Dia minta kamu lengkapkan. Okey. Okey, lepas tu garis ni. Okey, garis tegak yang bersudut tepat dengan principal axis atau paksi utama, alright, yang menyentuh pole of mirror. Sini pole of mirror. Okey, kalau kamu perhatikan. Okey, ini. Ini yang pertama dia tunjuk. So, jika kita mampu melaksanakan ini di masa sekolah, sebenarnya sebab kita ada equipment, kita ada kotak sinar,
kita ada cermin ini dalam set Raybox kit kita. Sinar cahaya pertama yang kamu lintaskan selari dengan paksi utama di atas kertas putih, kamu akan nampak dia akan pergi pada satu melalui paksi utama ini pada satu titik. So titik ini ialah titik yang mana dia ditumpukan. Kalau saya buat di sini pun dia akan pergi pada titik itu. So ini ialah titik fokus bagi cermin yang kita ada ini. So cermin ini mungkin kita boleh pilih yang kelengkungan berbeza. So F kamu akan berbeza. Alright, so yang rule yang pertama ini diterima pakai berdasarkan bukan sekadar teori dibina tanpa membuat praktikal. Tapi hari ni kita guna pakai saja sebab kita tak boleh nak buat praktikal. So, kalau next one tadi. Sinar cahaya dari hujung objek, jika kita tujukan dari kotak sinar melalui F yang kita dah dapat tadi, dia kena cermin, kamu akan dapati dia dipantul selari dengan paksi utama. Alright? Okay. Ni yang kedua. Saya ingatkan kotak sinar. Actually, okay, chapter ini sangat interesting jika kita berada di sekolah dan kita ada dalam lab. Okay, but what to do, itu bukan kekangan, norma baru kita kena teruskan. Alright? Sebenarnya ada banyak YouTube yang boleh cuba carilah. Okay, kalau kamu nak tengok benda yang live. Okay, saya tunjuk yang statik ni sebab kita nak habiskan cepat hari ini. Tapi nanti saya cuba share jugalah, okay, dalam grup Telegram. Kalau kamu ada inisiatif, cari sini. Okay, sinar cahaya. Lalu kan ikut F tadi. Kamu akan dapati mengenai bila dia kena saja permukaan cermin yang kita ada, dia akan dipantul selari dengan paksi utama. Dia takkan mungkin masuk ke dalam cermin ini. Sebab ini adalah cermin. Okay, sinar cahaya bila terkena permukaan cermin, dia akan dipantul. Okey, peraturan kedua. Okey, ada satu lagi peraturan ketiga. Okey, dari kotak sinar directly pergi C. Remember saya kata tadi kalau kamu bina C ini sendiri. Kan, contoh. Okey, center of curvature ini ialah kalau saya nak bina guna compasses, kat mana saya letak titik tajam tadi. Okey, satu lagi kita nak bincang sekarang. Jika kamu perhatikan dalam buku teks muka surat 272, di info Bistari anda, alright, okay, anda akan perasan dia catat di situ, jejari kelengkungan cermin R adalah 2 kali ganda panjang fokus cermin sfera. Jejari kelengkungan, okay, cermin R adalah 2 kali ganda panjang fokus cermin sfera. Dia kata R sama dengan 2F. R adalah dari mana ke mana? Dari C yang kamu letak titik tajam compasses kamu itu sampai kat mana kamu bentuk curve, betul? Okay, maksudnya, okay, jarak daripada P ke F mesti sama dengan jarak daripada F ke C. Maksudnya, jika kamu dah tahu jarak daripada sini ke sini, bila you buat eksperimen tadi, F tu ialah contohnya 2 cm. Another 2 cm yang kamu tambah dari F pergi ke C, di situlah duduknya center of curvature atau pusat kelengkungan. Dan ini adalah cermin cekung. Cekung kenapa? Cahaya mengenai permukaan cermin yang cekung ke dalam, inward. So C berada di sebelah hadapan cermin itu, bukan di sebelah belakang. Alright, okay. So sinar cahaya kamu tujukan betul-betul pada C dari kotak sinar. Okey, ke mana dia akan pergi? Alright. Okey, saya kata balik yang ini mungkin kurang jelas. Okey, yang ni. Dia akan dipantul mengikut lintasan yang sama. Nampak tak 2 arrow ni? Ini sebenarnya yang berlaku jika mana-mana cahaya kamu tujukan pada pusat kelengkungan C dari objek, lalu C dia akan dipantul mengikut laluan yang sama. Sebab tu 2 arrow wajib wujud di situ. Okey, saya tunjuk balik yang tadi Okay, sebab tu kalau kamu tengok ini, bila kamu tujukan sinar cahaya, lalu ke C, kamu akan nampak sinar cahaya yang di sini ni nampak sangat terang, betul tak? Yang ni kurang terang. Bila dekat mengenai permukaan cermin, balik ke sini, kamu akan nampak dia jadi lagi terang. Sebab dia sedang dipantul semula mengikut lintasan yang sama. Cuma ini sinar cahaya sebenar, tak nampaklah arrow dia. Bila kamu lukis, kamu wajib lukis 2 arrow di situ. Jelas?
Alright. So 3 ini perlu difahami. Tadi tu Okay, itu untuk cekung. Cermin cekung yang curve inward. Okay, jika kita buat semula untuk cembung. Ingat, kalau cermin cembung, C di sebelah sini. Sinar cahaya dari objek jumpa permukaan cermin yang melengkung keluar. Alright, remember saya kata kalau you tak ada compasses, kamu boleh terus lukis garis ini pada kertas graf. Contoh kalau murid ada compasses dari sini ke sini kan, dari radius of curvature kamu guna 6 cm contoh yang tadi. So F dia 3 lah. Remember konsep dia tadi? R sama dengan 2F, radius of curvature di mana duduknya titik C. So kalau kamu buat radius of curvature tadi 6 cm, so dari F ke P tu lah separuh dia 3. So kamu boleh buat garis ini di situ saja. Okey, jika kamu lihat sinar cahaya yang mengenai permukaan cermin. Okey, dia tak semestinya jumpa lengkung ni tau. Jumpa lengkung ni tak semestinya. Okey, untuk gambar raja cermin cembung ini, dia terus buat garis di sebelah sini yang melalui P yang bersudut tepat dengan principal axis kamu. Okey, jumpa saja sinar cahaya dari objek, jumpa garis itu, dia terus pantul. Sebab kalau kamu nak panjangkan bentuk curve dia ni, kan, tak semua murid dia akan ada compasses waktu exam. So yang penting garis ini itu kamu panjangkan kalau dia agak pendek. Okey, jumpa saja permukaan. Okey, garis ini kamu boleh lukis sinar pantulan sebenarnya. Sebab apa pantul? Cermin. Cuma ini cermin apa? Cembung, capah atau tumpu. Dicapahkan seolah-olah bermula dari satu titik F. So bila you letak pembaris, you make sure your ruler is straight from this point to this point. Tapi garis lurus yang bersambung kamu buat yang mencapah, letak arrow. Garis yang dari F ke point sini kamu buat dotted line. Kenapa dotted? Sebenarnya sinar cahaya tidak boleh menembusi permukaan cermin. Tapi anda lukis untuk menunjukkan bahawa lukisan anda benar datangnya capahan itu dari satu titik fokus di belakang cermin cembung anda. Jelas? Okey, rule pertama untuk cembung. Bezanya tadi tumpu, sekarang capah. Okey, saya mau pergi yang ketiga dulu. Kenapa? Sebab tadi kita ada satu rule bila sinar cahaya dari hujung objek melalui center of curvature. Nampak tak yang selepas cermin dibuat dotted? Kenapa dotted? Sebab ini cermin. Cahaya tak sepatutnya menembusi cermin itu. Dia dipantul. Tapi dotted line ini perlu wujud di gambar rajah anda untuk menunjukkan bahawa benar capahan itu berlaku, pantulan dan capahan itu berlaku bermula daripada belakang cermin. Center of curvature di belakang. Saya ulang semula. Jika radius of curvature anda tadi ialah 6 cm, di sini titik tajam compasses anda. Titik fokusnya mesti separuh nilai R anda. Okay, dari sini P ke C tu ialah 6 cm radius of curvature kamu. So F itu mesti separuh dia. Cuma jangan risau, selalunya exam sudah beri di mana titik-titik itu. Kamu perlu lengkapkan diagram. Okay, tapi jangan take for granted lah. Okay, contoh. Okay, pertama. Okay, sila keluarkan kertas graf kamu. Okay. Sila tandakan 3 titik P, F dan C. Ya, saya nak guna yang kertas graf teruslah. Saya skip terus. Okey, ni contoh. Okey, sila ikut ini sekarang. Pada kertas graf. Saya tahu dalam modul mungkin ada. Tapi modul itu dia agak kecil saiz kertas graf dia. Okey, tapi kalau nak jimat masa kita, siapa yang ada modul, sudah print modul, boleh rujuk modul, boleh juga kalau nak buat terus lukisan di situ. Siapa yang tiada modul, ada masalah printer di rumah, sila buat ini sekarang. Remember saya kata untuk kertas graf, satu big boxes itu sudah mewakili 2 cm. So anda buat principal axis,
Lukis principal axis ini. Okey. Curve ni, cikgu saya tak ada compasses contoh. Betul? Okey, kalau tengok sekarang radius of curvature dia berapa? Radius of curvature ialah jarak dari C ke P. Berapa radius of curvature dia ataupun center of curvature titik C ni. Radius of curvature ialah jarak dari C ke P. Kamu boleh tanda P kat sini ni pole of mirror. Berapa radius of curvature? 1, 2, 3, 4 cm, betul? So kamu untuk yang tak ada compasses kamu just tanda CFP dahulu. CFP. P ni tolong tanda. Okey. Okey, P kat sini. So gunakan one big boxes, tanda F. Okay, antara C dengan F, one big boxes. Antara F dengan P, one big boxes of your graph paper. Alright, now kamu lihat. Okay, tinggi objek yang dia beri pada kamu di sini ialah 1 cm. Sebab tu kita guna kertas graf mudah untuk kita tentukan dimensi. Tinggi objek 1 cm, right? One big boxes is 2 cm. So tinggi objek, buat arrow, labelkan O. Boleh label O kat sini, tepi ni. Okay, no problem. Okay, next. Okay, bila kita buat lukisan pertama, rule. Ingat tak saya kata tadi ada 2 rule yang saya beri fokus. Dari hujung objek, kena garis. Garis yang mana? Garis yang melalui pole of mirror ni, garis lurus ni. So sebenarnya tak ada curve ni untuk mereka yang tak ada modul, tak boleh print, tak ada compasses. Jangan risau tentang tanda curve saya ni. You lukis ni dulu. Tapi buatlah sketch saja supaya kamu faham. Sekarang ni kamu tengah buat ray diagram untuk cermin, bukan untuk lens. Okay, so dari hujung objek, lukis satu garis selari dengan paksi utama berhenti di garis ini. Kalau ikut cikgu, semua orang buka kamera nak tengok. Dari hujung objek, garis selari berhenti di garis ini. Nampak tu? Alright. Okay, sudah. Sila letakkan arrow di tengah. Sila letakkan arrow di tengah. Sudah? Okey. Apa jadi pada sinar cahaya ni? Boleh masuk ke dalam cermin atau tidak? Tak boleh kan? Okey, pantul. Pantul. Lepas pantul apa jadi? Tumpu atau capa? Tumpu kat titik F. Okey, good. Okey, sila lengkapkan gambar raja anda. Lepas jumpa saja tu, ambil pembaris anda. Okey, dipantul. Tumpu pada F. Jangan masuk lebih daripada garis ni. Sebab dia tak boleh masuk cermin tu. Ini konsep pantulan. Jangan lupa arrow anda. Okey, betul begini. Alright. Okey, jangan lupa arrow. Okey, next. Okey, rule kedua. Dari hujung objek, lalu C. Remember? Sinar cahaya dari hujung objek melalui C, center of curvature atau pusat kelengkungan cermin. Buat satu garis lurus dari hujung objek lalu C berhenti di garis ini. Sekarang. Sudah? Okey, tak boleh masuk cermin kan? Apa ciri dia? Kita bincang tadi, sinar cahaya melalui C akan dipantulkan mengikut laluan yang sama. Okey, jumpa cermin. Betul tak? Okey, ini, oh dia buat yang ni dulu, sorry. Okey, dia buat yang ni dulu. Okey, tak apa kita ambil. Okey, sinar cahaya yang melalui F, jumpa garis ni, apa jadi? Dipantul selari dengan paksi utama. Okay, dia guna rule number 1 and number 2 tadi. Okay, jika saya guna rule ini, sebab tu 3 rule ini perlu berada di kotak fikiran anda. Tanamkan di situ. Dan tidak mudah jika kamu tak train yourself buat selang seminggu satu cermin dan satu lens. Okay, sebab tu kebanyakan murid suffer diagram ni. Sebab dia tak ikut apa yang cikgu sarankan.
Sibuk macam mana pun kamu, seminggu buat satu cermin, seminggu buat satu lens, please. Okey, 2 ini sudah cukup, betul? Sebab, okey, jika, okey, contoh, katalah dia ambil rule ketiga dari hujung objek lalu C. Kan? Lalu C. Sebenarnya dia akan jumpa juga. Dipantul mengikut laluan yang sama. Tapi jika 2 rule ini anda sudah dapat intersect, okey, pastikan garis biru juga anda ada arrow di tengah One arrow here, one arrow here. Alright? Okay. So, titik persilangan ini adalah tempat di mana image terbentuk bagi kes ini. Kes. Kenapa cikgu sebut kes? Okay, sila lihat yang pertama diberi. Okay, okay. Yang ini dia beri posisi objek lebih dari 2F. Betul tak? Okay. F kat sini. Okay. So, C ini ialah, okay, so untuk kes yang ini biasanya kamu akan tengok, kalau saya akan tengok yang ini, U lebih daripada C. Sebab C ni lah 2F, betul? Dari sini ke sini lah F kecil jarak dia. Alright? Okay. So, ataupun U lebih dari C. Sebab objek kamu di sini. Apakah U? Jarak dari objek ke pole of mirror ini. Posisi dia. Okay, selesai diagram. Remember saya kata diagram boleh hasilkan 3 markah. Okay, so jangan lupa label I di sini. Image, objek, image. Di tepi ni boleh, di atas saya suka di tepi. Kalau di atas nampak messy. Okay, cukup 2 rule untuk dapat image. Alright, let's go to this. Drawing dah boleh dapat 3 dah. 3 markah. Okay, anda sudah boleh dapat 3 markah di situ. Okay, so now, jika kita perhatikan untuk yang ini. Allah, sorry. Okay, so ciri, apa ciri? Nyata atau maya? Okay, upright or inverted? Ketiga dari segi size. Okay, paling mudah kita boleh tentukan dulu dari segi size. Sebab tu, ada masanya murid start dekat real virtual. So saya selalu pesan pada murid, jika diminta ciri, okay, jangan terlalu lama start dekat real virtual. Cuba tengok yang ini dulu dari segi size. Kalau kamu tengok tinggi, kan, tinggi objek dan image, apa yang kamu boleh cakap dari segi size? Sebab saya kata bila pergi pada cermin sfera, kita dah tak ada dah same size. Itu lebih pada cermin rata atau cermin satah. So antara magnify atau diminish. Which one is that? Diperkecil. Right, diperkecil atau diminished. Okay, okay, dari segi upright atau inverted, macam mana saya ajar bila untuk kanta dulu? Kes ni songsang kan cikgu? Ya, betul. Songsang sebab rujuk pada principal axis, objek di sebelah atas, betul? Principal axis kamu, paksi utama, image, tengok arrow pun dah cukup dah. Betul tak? Dari principal axis tu. Arrow tu sebenarnya merujuk dari principal axis ke atas atau ke bawah. So yang garis biru untuk pembentukan image kamu ni, arrow-nya ke bawah kan? Dari principal axis. So songsang ataupun kalau English sebut inverted. Okay, so tinggal real dengan virtual. Okay, penegasan saya di sini. Untuk real dan virtual, okay, penerangan atau menentukan ciri dari ray diagram atau gambar rajah sinar, dia terbalik dengan kanta. Maksudnya, untuk cermin, kalau kamu perhatikan sekarang, objek dan image terbentuk di sebelah yang sama. Betul tak? Okey. Waktu saya masuk chapter lens, jika objek dan image berada di side yang sama, contoh paling mudah hari tu kita buat untuk kanta pembesar atau kan, kanta pembesar, magnifying glass. So waktu itu objek dan image terbentuk di side yang sama, dia adalah virtual. Sekarang ni untuk cermin dia terbalik. Jika objek dan image berada di side yang sama, dia adalah real. Yang ni tolong buat catatan. Okey, ciri real dan virtual untuk cermin dia terbalik dengan kanta. Yang lain tak ada masalah untuk kamu tentukan ciri. So real, nyata. Kenapa?
Untuk cermin, jika objek dan imej terbentuk di side yang sama, kedua-dua di hadapan cermin, itu kita panggil imej nyata atau real. So yang dua lagi saya tak rasa kamu sepatutnya ada masalah. Faham? Faham tak semua? Boleh Okey. Alright, dalam modul anda di muka surat 223, anda ada beberapa lagi lukisan yang perlu anda lengkapkan bergantung kepada posisi objek dari cermin cekung. Alright. Okey. Sila lihat yang terakhir. Sila lihat yang terakhir. Okey, menggunakan sama ada rule untuk pantar cekung nombor 1, 2 atau 3 yang cikgu sebut tadi. Okey, cikgu bagi 2 minit untuk kamu lengkapkan gambar rajah sinar itu. Dan 2 minit je sebenarnya kalau tengok nota rule of drawing tu tak ada masalah. Siapa yang tak ada modul kamu boleh rujuk balik muka surat 272 buku teks. Kalau tak sempat print apa. Okey, sketch cepat pada kertas graf anda. So, apa jadi sekarang kalau kamu letak objek itu di mana? Kalau soalan tu. U kurang dari F, betul tak? Okey, sila buat 2 minit. Okey, ada yang sudah dapat? Kalau sudah dapat, sila tuliskan ciri-ciri imej yang anda dapat dari drawing anda. Baik. Kalau ada yang dah selesai, boleh beri saya ciri imej, boleh beri. Satu, mungkin boleh beritahu saya di mana posisi imej kedudukan. Next, beritahu saya ciri-ciri imej yang terbentuk. Okay, so sekarang maknanya objek anda letak di mana? Okay. Dia letak 1 cm kat depan ni. Kan? So itu objek saya. Ada? Ada yang dah bagi jawapan ke ciri image? Ke ada nak buka kamera tunjuk drawing dia? Dialu-alukan. Okey, rule pertama dari ujung objek selari dengan paksi utama, kan? Okey, saya tahu untuk orang yang merujuk kepada buku teks, anda memang boleh tentukan ciri-ciri imej dan beritahu pada cikgu. Tapi kepuasannya tidak sama dengan anda melukis sekarang, okey, supaya anda lebih memahami apa yang kita sudah bincang hari ini. Itu perbezaan dia. Okey, so kamu lukis selari dengan paksi utama, kan, guna pembaris. Lepas tu arrow, betul?
Lepas arrow tu dia akan converge ke diverge? Converge kan? Tumpu. So letak pembaris kamu dari sini pergi ke sini terus. Okey, itu yang pertama kan? Okey, so kamu dah dapat satu dah. Next, rule kedua. Okey, kamu nak guna rule yang mana? Alright, jika kamu nak cuba dari hujung objek melalui center of curvature. Cuba buat rule tu sekarang, saya nak you cuba rule yang satu lagi. Dari hujung objek, lalu C mengikut, dia akan ikut, you buat je satu garis yang panjang. Adakah dia akan berjumpa di hadapan atau di belakang? Kalau kamu tengok yang depan ni makin membesar garisannya, tak mungkin lah. So dari hujung objek ke C dia akan jadi satu garisan saja sebab dia akan dipantau mengikut laluan yang sama. So dia akan jumpa di depan atau di belakang. Kalau tak jumpa sebelah sini, cuba lukis sebelah sana. Cuma mungkin modul tu cuba cari di sebelah belakang cermin kalau tidak jumpa di belah hadapan. So adakah dia akan bertemu di bahagian belakang cermin? Dia akan jumpa di belakang kan? Betul? Ya cikgu, lebih ke belakang. So, saya nak buat lain ke kamu buat sendirilah. Sebab kalau nak semua tak cukup masa. Okay, ni. Ni yang saya minta kamu cuba. Right? Okay, 1, 2. Cuma apa yang saya kata, saya tekankan pastikan kamu ada arrow untuk satu markah yang pertama. Next. Dari hujung objek, nampak tak dotted line yang dia buat di C? Kenapa dia buat dotted? Sebab asalnya mana ada cermin kat sini. Dia buat dotted ni supaya, okay. Nampak? Dia nak tunjukkan lintasan yang sama tu. Sinar cahaya yang kena cermin, dari hujung objek kena cermin, akan dipantul mengikut lintasan yang sama. Alright? Okey, itu yang saya kata. Sebelah sini kamu panjangkan. Kalau kamu panjangkan kedua-dua garis ini, sambunglah kertas graf pun. Kamu tak akan jumpa sebab kamu akan perasan dia akan makin membesar. So, cubalah cari, gunakan pembaris dan buat dotted line di belakang. Kenapa dotted line? Sebab ingat tak, dia sepatutnya tak boleh tembus cermin. Ini konsep pantulan. Tapi kita perlu cari intersect daripada dua garis untuk menentukan posisi image yang terhasil. Kenapa dia buat dotted line sini ya cikgu? Okey, jika dua pertemuan garis itu ialah di belakang cermin yang merupakan dotted line, sebab sepatutnya dari segi konsep pantulan cahaya tak boleh masuk, maka dia buat juga dotted line untuk menggambarkan bahawa kalau biasanya dotted line ni real image ke virtual image? Virtual. Sekarang untuk cermin, objek di depan cermin, image terbentuk di belakang cermin, yang ini adalah image yang virtual. Boleh? Okey. So far okey ini contoh kalau kamu letak cermin. Okey. So ini posisi. Okey, tak apa, kamu selesaikan. Okey, now. Mari kita pergi pada cembung. Kenapa saya kata untuk cembung, center of curvature atau C, dia berada di belakang cermin anda. Ni. Nampak ni? Dekat belakang. Kita buat professors kan, kita buat curve. Kenapa cembung kali ni? Perasan tak, objek saya masih kat sini. Kalau saya bawa objek ni ke sebelah sana, dia dah jadi lain tau. Let's see, objek ni saya bawa pergi sebelah sini. Dah jadi lain. So jangan cepat keliru. Alright, okay. Objek sebelah sini. Sinar cahaya dari objek akan jumpa cermin yang melengkung keluar, betul? And remember saya kata saya boleh rujuk garis ni yang melalui pusat kantar. Mana pusat kantar? Pusat kantar pula, pusat cermin, sorry. Tupi. Cermin hari ni cermin. Okay, rule. Rule pertama. Sama. Sinar cahaya dari satu garis yang selalu menghadap pertama. Tapi kalau tadi convert, tumpukan pada F. Sekarang cermin apa? Convex mirror. Kamu kena ada pengetahuan stored in your mind. Dia akan diverge. Diverge yang macam mana? Jangan berhenti di satu soalan bila kamu sudah pergi pada SPM ya. Diverge seolah-olah bermula dari satu titik F di belakang cermin cembung tersebut.
Nampak saya kata kamu kena buat dotted line ni. Okey. Baru satu. So bila baru satu maksudnya saya tak boleh dapat persilangan yet. Alright? Okay. So next. Okay. Dari hujung objek, sinar cahaya atau lintasan yang melalui C. So saya letak terus pembaris saya dekat C. C ni, center of curvature. Remember saya kata? Okay. Radius of curvature dari sini ke sini mesti sama dengan kamu bahagi 2 dapat dia punya F. Alright. Okay. Mana F? Kalau saya nak label F kecil tu kat sini lah. Nah. Lepas tu sini F, sini 2F. So 2F itu sebenarnya sama dengan C. Jarak dari CP. Maksudnya macam tu. CP, jarak dari CP sama dengan 2F. Kalau F sama dengan setengah CP. Sama je sebenarnya. Kan? Tengok jarak ni. Alright? Sebab seperti yang saya sebut, biasanya poin-poin ini sudah diberi waktu exam. Kamu kena lengkapkan. Okay, dari hujung objek lalu C. Ni C. Akan dipantul mengikut lintasan yang sama. Remember saya kata kamu kena buat 2 dotted line? Kan? Okay. So kalau 1 dotted line mungkin dia tak beri markah. So markah pertama. Markah kedua. Markah ketiga mana? Silangan dia kat sini kan? So titik persilangan itu ialah tempat di mana image terbentuk. Buat garis itu dari principal axis, jangan lupa labelkan I. Bila exam, ruang yang diberi untuk diagram cukup besar biasanya untuk kamu lengkapkan. Alright? Okay, so tempat di mana dia berjumpa itu ialah image. Okay, so drawing macam ni boleh beri kamu 3 markah. Isn't it? So actually rugi markah untuk soalan-soalan macam ni kamu tak boleh nak score. Semua selalunya sebab alasan tak ingat cikgu rule of drawing. Memang dia tak akan beri. So whatever language you want to remember rules of drawing ni dekat kepala kamu, you nak remind, nak ingat pointnya dalam BM ke, in BI ke, in Chinese ke, in Indian language ke, store in your mind tu is up to you. Sebab markahnya adalah di atas diagram. Alright, ini yang disebutkan sebagai soalan kualitatif, markah berdasarkan diagram. Okay? Oh, okay. Ciri-ciri image. Kenapa Maya? Objek dan image berada di side yang berbeza. Objek depan cermin cembung. Image belakang cermin cembung. Tegak. Upright. Right. Okay, next. Diperkecil. Okay. Try not to use these terms ya. Guna terms yang dalam buku teks. Okay, so kalau terms dalam buku teks sebut diminish, kamu sebut diminish lah. Okay, diperbesar. Diperkecil, kamu ikut terms. So ini guna diperkecil. Train yourself guna terms dalam buku teks. Alright. So far okay? Okay. Untuk cembung, jika kamu ulang semula drawing. Okay. Sekejap 2, 3 tu untuk cermin cekung, kes yang lain kamu selesaikan. Okay, untuk cermin cembung, dia cuma beri 2 kes di muka surat 224 modul anda. Sebab untuk cermin cembung, ni contoh dekat surveillance mirror dekat kedai lah ni saya tak nak buat. Periskop ni semua sebenarnya form 1. So saya tak nak fokus. Okay, contoh. Okay, cermin cembung tadi saya selesai Okay, cermin cembung kalau kamu cuba kes kedua di muka surat 224, di mana pun kamu letak objek, kamu akan dapat ciri-ciri image yang sama. Cembung cuma mungkin kedudukan dia berbeza. So sebab itu kamu diberi 2 sahaja diagram untuk cermin cembung di muka surat 224. So selesaikan. Okay, let's go to one question ni. Sebab dah 10 suku dah. Sepatutnya saya serahkan pada Puan Umala sekejap. Okay, saya solve ni satu Okay. Okay, ini contoh soalan. Kalau kamu perhatikan. Okay, cermin cembung yang digunakan. Okey, untuk cermin cembung tidak pernah ada kes image diperbesarkan. Senang je sebenarnya nak ingat. Cermin cembung tiada kes image yang diperolehi lebih besar. Dia cuma meluaskan jarak pandangan, field of vision. Saiz objek tidak pernah diperbesar. So apa-apa kes yang kamu lihat saiz dia lebih besar, dia bukan cermin satah. Dia bukan cermin cembung. Alright?
Okay, so itu satu contoh idea lah. Cekung atau cave mirror. Kalau form 1 kamu belajar penggunaannya dalam cermin makeup, shaving mirror dan juga untuk cermin yang digunakan oleh dentist. Sudah ada form 1. Cuma kali ni mungkin kamu perlu tahu untuk tambah dengan ray diagram dan menerangkan dengan lebih jelas lah tentang posisi objek. Sebab kalau untuk concave, posisi objek berubah bergantung kepada jarak objek itu dari cermin. Ini soalan arah rendah. Kedudukan. Okey, yang ni kalau kamu tengok, kamu mungkin boleh cuba buat catatan rim kan, wrist yang macam kita pernah buat untuk kanta. Tapi sebenarnya digalakkan untuk memahami dari diagram lebih baik. Okey, ciri image. Alahai, paling besar, paling senang dari segi saiz dan juga sama ada inverted atau upright. So sebenarnya tidak ada alasan untuk anda memperolehi markah yang agak mudah dari soalan aras rendah ke sederhana. Sebab tu kertas 2 daripada 100 markah sangat tidak logik kamu dapat bawah daripada 50. Tapi ada. So stop creating excuses. Okay, kedudukan pemerhati. So kamu di mana? Baru kamu akan nampak image yang besar. Kalau duduk jauh mungkin tak nampak macam tu kan. Okay, biasanya kita akan duduk dekat. Nak pakai lipstick mestilah dekat-dekat. Nak makeup, guna makeup mirror mestilah dekat-dekat kan. Okay, ciri image. So, tidak boleh diterima tentang 2 jawapan terakhir kamu tak boleh jawab. Tegak, diperbesar. Betul? Habis-habis kalau kamu keliru pun ialah dari segi virtual tu lah. Sebab untuk cermin dia tak ada contoh soalan kiraan penggunaan cermin, penggunaan persamaan kanta. Simbol positif negatif. So, tolong fahami dari segi diagram. So, take your time. Seminggu satu case you buat untuk cermin cekung pun okey. Seminggu buat position objek dia di sini. Seminggu you buat position objek di sana. Okay. Alright. Boleh? Boleh Okay. Saya sebenarnya sudah menyelitkan beberapa aplikasi di sini. Right. Tapi sebab saya nak stop untuk Puan cerita tentang kamu punya project site untuk band 6 kamu. Okay. So tak apa. Kamu untuk modul kamu cuba selesaikan soalan-soalan struktur. Nanti saya bagi arahan dalam Telegram untuk mana yang kamu kena selesaikan sebab minggu ni kamu ada projek untuk band 6 site tu juga. Okay, so nanti saya akan continue apa-apa for the next class lah. Okay, so cuba selesaikan modul untuk tajuk ini. Apa-apa persoalan nanti kamu boleh tanyalah. Okay, so actually cikgu-cikgu menunggulah murid-murid bertanya soalan secara personal kan. Tapi senyap je semua. Okay, so saya stop di sini untuk kelas hari ini tapi jangan left dulu. Saya serah pada Puan Nomala untuk terangkan tentang you punya projek minggu ni. Okay, so silakan Mala. Kak stop presenting dulu Okay. Yang lain tunggu dulu. Jangan kamu ni pula. Tunggu Puan Nomala. Alright. Okay, semua dah maklum ke kena buat Kak? Belum lagi kan? Ya? Dah maklum kena buat ke belum? Sebab kelas malam tak bagi tahu apa lagi. Ada tak kelas yang Kak dah bagi tahu? Tak ada. Langsung tak ada apa-apa. Okay. Tak ada. Baru kita upload. Okay. So untuk hari ini, cikgu nak terangkan mengenai satu projek kita untuk topik cahaya optik Yes. Optik apa dah lupa topik apa. 6.5. 6.5. Okay. So tapi boleh tak combine dengan semua pelaratan optik tak? Boleh. Kan? Cermin pun boleh kot. Dia boleh masuk cermin, dia boleh masuk kanta. Okay. Instead of selama ni kalau projek kita kena buat something benda kan. Okay, tapi saya tahu kekangan kita banyak untuk buat dalam grup ke apa. Okay, so kami bincang dalam fizik ni, cikgu-cikgu fizik pun bincang untuk buat satu projek. Okay, membina site. Okay, membina site ni sebab di dalam online so semua orang boleh contribute dalam site itu. Okay, siapa yang pernah buat site, siapa yang pernah tengok kalau dia jadi setiausaha Koku ke kan, pernah tengok
awak kena update. Okay, so setiausaha yang akan buat benda tu. Kalau siapa-siapa yang pernah jadi setiausaha kat sini, awak kena update. So itulah site yang kita akan buat. Okay, cikgu akan tunjukkan tutorial. Okay, cikgu akan bagi link tutorial. Okay, tapi saya tak tunjuk kat sini sebab lama, dalam 12 minit. So saya present dulu apa yang cikgu boleh bagi idea dekat awak untuk membina site. Okay, bina site sekejap Okay, so cikgu dah buat satu contoh. Okay, nampak tak? Dah nampak tak? Nampak. Nampak Okay, so cikgu dah buat satu contoh. Okay, macam mana site itu akan dibina oleh awak. Okay, saya sarankan at least maksimum 4 orang sebab saya nak perbagaikan site itu dengan berbagai optik punya peralatan lah. Okay, so contohnya, okay, so assignment awak sekarang, awak sedang mengkaji mengenai peralatan optik. Seluruh topik ini termasuk cermin, termasukkan kanta. Okay, so yang awak dah discuss is microscope and telescope dalam textbook. Okay, boleh ulang tapi saya tak nak sesama and then just copy paste from another website. Okay, saya nak awak yang type, tulis, buat kajian mengenai peralatan itu. Okay, so first kali, okay, website yang awak kena buat ialah website yang awak kena buat. Okay, so saya nak awak buat satu homepage. Okay, homepage kat sini. Okay, pengenalan tentang apa peralatan optik. Contohlah ni contoh. Okay, lepas tu bagi tahulah ada kumpulan kreativiti awak. Ini adalah kreativiti awak. Okay, so yang ni yang saya buat lah. Okay, macam mana nak buat ni? Saya akan bagi tutorial pada yang tak tahu. Okay, saya akan bagi link YouTube untuk tutorial. Saya dah siap buat dah. Okay, so contoh yang ni cikgu buat untuk kanta lekap. Okay, kanta lekap adalah salah satu alat optik yang paling familiar. Betul tak? Paling familiar dalam kehidupan kita. Okay, sekarang ni orang tak nak pakai cermin mata. Okay, so kanta lekap. So apa yang awak nak letak dalam site awak ni? Tak tahu nak letak apa. So awak try buat macam PowerPoint yang awak pernah buat, present semua dulu-dulu. Okay, tapi kita pindahkan dalam bentuk site yang lebih menarik. So semua orang dapat tengok melalui dalam talian. Okay, online je. Klik je boleh. Semua orang. Awak boleh, saya akan share link dengan form 1, form 2, form 3. So nak tengok hasil kerja kakak-kakak, abang-abang form 4 ni. Okay, so benda ni sangat best bila awak belajar, awak macam kita buat blog lah. Okay, macam kita buat blog. Okay, so yang ini contoh cikgu. Okay, apa yang kita pengenalan. Okay, macam kita buat kita buku scrap kan. Okay, so jom kita kenali kata lekap. Apa ciri-ciri kata lekap. Okay, awak boleh masukkan YouTube dalam ni. Okay, boleh masukkan YouTube. Tapi bagilah sikit penerangan ke apa ke. Saya buat ni simple, malantar 2 buat kan, tak sempat. Okay, yang ni macam mana kanta lekap tu dihasilkan. Saya dapat dia punya video dan awak nanti bolehlah bagi explanation sikit ataupun ringkasan kepada orang yang tak nak tengok video ni ke. Okay, so awak boleh bagi ringkasan dekat sebelah ke bawah ke untuk untuk awak masukkan dalam site awak. Okay, kegunaan pula. Okay, bila kita dah tahu macam mana dihasilkan, history ke apa-apalah. Okay, history kamera. Contoh Hafizan suka kamera, Nabil kan. So awak boleh buat pasal kamera. Okay, history dia, start daripada macam mana history kamera tu. Mesti guna lens. Daripada dulu lagi kita guna lens. Teleskop, LCD. Okay, saya nak cari awak cari benda-benda yang rare tau. Okay, tak adalah asyik-asyik mikroskop. Tak nak lah, kanta pembesar. Tu tak nak. Buat satu benda yang rare, yang semua orang bila nak tengok, okay ni kanta lekap. So awak pun nak baca. Betul tak? Okay, so kalau kanta pembesar, orang pun tak nak tengok dah. Sebab dalam buku ada, semua ada kan. So saya nak awak cari benda yang best untuk orang, menarik minat orang untuk
baca. Okey, macam mana kanta lekap tu dapat membantu? Macam mana kamera tu dapat bantu dalam kehidupan kita? Kalau yang ni untuk masalah mata. Okey, so kalau boleh, saya nak ada satu gambar Raja Sina. Kita tadi tak sempat nak cari, so mesti ada gambar Raja Sina untuk awak apply apa yang awak belajar dalam kelas selama ni, untuk represent di dalam site awak. Lastly, kena ada rujukan. Every single site, website yang awak ambil dia punya link, awak copy paste, awak kena ambil sebagai rujukan. So awak kena letak kat sini sebab bukan awak yang buat. Kalau awak buat sendiri, it's okay. Awak draw sendiri and then awak paste dekat sini, it's okay, boleh buat macam tu. Tapi kalau ada rujukan, sila tulis rujukan supaya kita menghargai apa yang orang lain yang kita copy pada orang lain. So yang ni cikgu nak tunjukkan satu site yang daripada sekolah lain yang ada buat. Yang ni sekolah lain. Dia buat homepage untuk, ni guna site dia sebenarnya. Daripada tadi yang ini, bila saya nanti saya dalam tutorial ada. Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam bentuk website. Cantik kan? So ini salah satu contoh untuk projek form 4, form 5 juga. Benda ni untuk form 4, form 5. Dia orang yang buat. Yang ni topik radioaktif. Ada gamma ray, electromagnetic wave. Gamma ray, awak pun dah belajar. Form 4A belum belajar lagi kan kita? Tak cover lagi. So yang ni gamma ray, nampak untuk kegunaan dia, faktor, X-ray pula. Tengok. Yang ni student yang buat, form 4. Student form 4 yang buat. So macam ni yang saya nak awak bagi tahu apa. Bolehlah bagi yang ni dia orang buat dalam kumpulan untuk satu page ni. Yang ni kita nak label dia page kan. Gambar ni satu page. Yang ni site. Ini semua satu site. So sekarang ni saya nak setiap satu ni, contohnya kanta lekap kat sini kan. Ada cermin mata. Ada teleskop. Ada teleskop contoh. So kanta lekap ni seorang buat. Cermin mata ni seorang buat. Teleskop ni seorang buat. Saya nampak 4 lah. Maksimum 4. Maksimum 4. Macam mana nak share dengan kawan-kawan, macam mana orang lain nak buat. First mesti kena ada seorang yang buat dekat email masing-masing. Email yang ketua tu, dan dia akan share dengan ahli kumpulan. Site itu akan di-share dengan ahli kumpulan. Saya ada bagi tahu juga dalam tutorial. So ini projek untuk awak siapkan dalam masa seminggu ni. Minggu depan cikgu nak tengok progress. So at least awak explore something, belajar sesuatu, melalui benda baru, pada barang baru nak tengok ni. So benda barulah. So ikut je tutorial cikgu, tutorial yang paling simple, website yang paling simple awak boleh buat. So kalau nak lebih advance, boleh belajar lagi lebih advance. Macam mana nak buat, dia banyak sangat tools kat sini yang awak boleh masukkan dalam website awak. So ada apa-apa soalan? Boleh tanya. Dia nanti dah cuba bawa ada soalan kot. Ada soalan. Kalau ada apa-apa soalan, masalah untuk buat site, boleh tanya cikgu dalam Telegram yang besar, Telegram kelas ke. Nanti kita akan upload tutorial tu. Kita akan upload tutorial tu, boleh tengok banyak kali sampai faham. Nak buat kat sini kan 12 minit lama. Jadi lah kot. Macam ni, cikgu rasa minggu ni kamu boleh fokus pada projek tu. So tugasan-tugasan yang cikgu kata tu kamu boleh hold dulu. Dalam modul saya tahu banyak lagi yang tak selesai, mungkin kita hold dulu. So actually modul tu, semua tugasan tu pun kamu boleh jadikan sebagai kerja macam cuti sekolah. So seminggu ni fokus on buat site ni. Seminggu ni betul-betul fokus on site. Nanti kita bagi feedback lepas minggu depan punya kelas. Ada yang ramai dah hantar eksperimen kat? Malam baru berapa orang? Seorang je Pak D. Seorang, 4 G. Pak D, gamma.
yang untuk Nama. eksperimen. Nanti kita minggu depan kita upload nama siapa yang belum. Okay. For 4A Malah. ada 8 orang. Okay. Malah. Yep. Cuba ambil attendance, akak tak boleh ambil attendance lah. Boleh, Tak tahu boleh. kenapa. Malah dah download dah. Okey. Apa masalahnya? Alright. Okey, Okay. kita Sekejap, 56 orang pula ni. Tiba-tiba 56 orang. okey, ambil yang latest. Okay, sekejap Okay dah. Okey. Okay. Boleh tanya. Okey, kelas. Tolong jangan anggap yang projek cikgu bagi tu sebagai burden ya, sebab mula cikgu fikir nak bagi PowerPoint. Tapi kamu semua dah form 1 pun, form 2, form 3 dah biasa buat PowerPoint. So this is something new and interesting actually. Cikgu pun tak adalah expect yang very bombastic one. Kan, janji macam idea yang Cikgu Nurmala bagi tu kamu boleh jadikan, and cikgu rasa nanti cikgu tak surprise lah ada banyak hasil yang memuaskan. Cuma plan kumpulan sebenarnya kamu boleh stick kepada kumpulan yang kamu biasa buat dalam kelas. Jangan kata susah lah cikgu nak jumpa, nak bincang. Nak senangnya fix pada mana-mana kumpulan yang kamu pernah buat untuk projek PBL 1. Ingat tak ada projek PBL 1 kamu? Kereta. Ya. Cuma kalau macam ada yang buat individu tu, kamu buat satu grup lain. Cikgu tetap nak grup untuk kali ni. Ya, ada individu lebih cantik ada kumpulan. Okey? Okey, apa-apa soalan boleh tanya dalam grup. Malah. Dia kumpulan tu hanya untuk bina homepage tu je. Tapi yang ambil satu bahagian satu tu, so individu. Jangan tolong kawan pula. Tak payah tolong. Kalau kamu buat tu. Kalau ada 4 orang, tapi seorang tu tak buat, kita tahulah dia tak buat. Terus jangan tolong kawan awak. Ya, betul. Akan tertangkap. Malah anak respon untuk ahli kumpulan kan. Okey, macam kelas 4 beringin dengan 4 cendana. 4 beringin kan 15 orang, 4 cendana 30. So maksudnya satu grup 4 orang kan Malah kan, betul tak? Boleh? Dia jangan lebih 5. Jangan lebih 5. Dia lebih 5 orang lah. Untuk Pak C sebab ramai kan. Pak C tu 5 orang boleh kot sebab ramai. Sebab dia ramai. 5 orang kan, betul. Ramai boleh 5 orang. Pak C saja. Ya. Pak C saja 5 orang satu grup Okey, sebab dia 30 orang. Yang lain tu fix pada yang kita tetapkan. Okey. So kita stop kat sini hari ni. Terima kasih yang join. Terima kasih Puan Nurmala, Puan Rahimah. Okey, apa-apa tanya dekat grup. Okey. Bye-bye. Take care everyone. Stay safe. See you all next week. Bye. Terima kasih Mala. Terima kasih Alma. Mama. Tak masuk. Okey, masuk. Bye. Terima kasih An. Malah. Bye. Malah masuk dekat grup nanti akak check kelas. Okey. Tahu kenapa tak boleh entah? Mah tadi cuba tak mau juga. Mah pun tak boleh tak boleh nak download Kak. Kak An, Mah nak tanya kan yang kita isi link yang pengetua bagi yang jabatan punya tu kan? Kenapa Mah nak isi hari tu tak boleh Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Boleh je. Itulah sebab bila Mah isi dia kata perlu kau